Okay, selamat petang, selamat sejahtera. Hari ini kami nak present tentang pengaruh media massa terhadap perubahan sosial masyarakat. Ini adalah nama ahli kumpulan. Okay, saya Muhammad Irwan Famin. Muhammad Syafiq bin Ahmad. Nama saya Lakesh Naya. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Zaid. Saya Nurul Amira binti Muhammad Zaini. Saya Sri Aryani binti Abdul Rahman. Okay, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami, Dr. Nuraini binti Sulaiman. Untuk pembentangan ini, pengenalan atas kajian kami adalah kajian ini menyampaikan tentang isu sedang berlaku iaitu privasi dan keselamatan dalam kalangan pengguna aplikasi media sosial. Perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi telah memberi kesan dan privasi pengguna. Sejauh mana golongan pengguna pada hari ini mempunyai kesedaran, kefahaman dan pengetahuan tentang keselamatan dan privasi maklumat peribadi ketika berkomunikasi secara dalam talian. Bagi untuk objektif kajian tu ada 3 poin untuk objektif kajian untuk mengenal pasti permasalahan akhlak yang membaik-baikkan masyarakat, untuk melihat hubungan media massa dalam menyumbang kepada keruntuhan akhlak, untuk mengenal pasti pengaruh media massa terhadap masalah akhlak dalam kalangan masyarakat, dan seterusnya penyataan masalah. Untuk penyataan masalah, penyalahgunaan media massa dalam golongan kanak-kanak, remaja atau pelajar boleh merosakkan pemikiran atau mempengaruhi perbuatan mereka. Yang kedua, kurang pengawasan daripada ibu bapa. Ibu bapa sibuk dengan tugasan atau kerja masing-masing sehingga kurang memberikan tumpuan kepada anak-anak. Yang ketiga ialah penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa, sama ada isu keselamatan negara, politik, ekonomi dan sebagainya. Okey, nama saya Muhammad Irwan. Saya akan terangkan bahagian kajian perpustakaan. Penyelidikan mengenai media yang berkaitan iaitu pengaruh media massa bukanlah sesuatu yang baru. Namun, ia banyak memberi perkembangan dan maklumat kepada masyarakat, terutama berkaitan hal ehwal semasa berita luar maupun dalam negara. Media juga turut memberi manfaat kepada perkembangan pendidikan. Dalam masa yang sama, media massa juga mungkin menyumbang ke arah kesan negatif. Contohnya, salah satu penyebab berlakunya perpecahan akhlak remaja pada sini adalah hasil daripada bahan dan rancangan media yang dipaparkan dalam negara. Selain itu, media massa merupakan penyumbang utama pada keruntuhan moral di kalangan belia. Program-program televisyen khasnya lebih mementingkan hiburan daripada maklumat. Tayangan-tayangan filem barat telah menolak unsur-unsur ketimuran yang bati dalam jiwa masyarakat. Adegan-adegan lucah hanyalah sebagai haluan mata bagi mereka. Jadi apabila filem tersebut dipertontonkan, sudah tentu golongan remaja amnya akan meniru style atau gaya dan artis pujaan mereka. Secara tidak langsung, ia mencetus kemelut jati diri bagi remaja yang sedang mencari edit. Seterusnya terlibat dalam gejala Hinduisme.
Namun begitu, kita perlu sedari bahawa generasi muda mudah terdedah kepada ledakan maklumat dan sumber dan saluran yang berbagai kemungkinan memberi kesan negatif jika tidak berupaya dikawal dengan baik. Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa media masa yang paling diminati oleh pelajar ataupun golongan remaja ialah bahan berbentuk hiburan. Ini terbukti dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Abdul Halim Tamuri, di mana hasil kajian menunjukkan bahan media masa berbentuk hiburan yang paling diminati oleh remaja yang juga dikategori dalam kalangan remaja dan pelajar. Seterusnya saya serahkan kepada Fahmi. Saya Fahmi. Untuk urutan literatur yang kedua pula ialah kajian daripada blog atau Keratan Akhbar. Keratan Akhbar yang telah saya perolehi ikut bekas Timbalan Perdana Menteri Seri Dewan Nasional Ismail berkata, beliau bimbang dengan tabiat masyarakat yang tasuk dan terlalu bergantung dengan teknologi dan media masa, sehingga kan kanak-kanak awal usia 2 tahun sudah didedahkan dengan gadget seperti telefon pintar. Beliau juga berkata kelekaan menggunakan teknologi akan mendorong masyarakat untuk tidak lagi bergantung kepada komunikasi di alam nyata, sekaligus memberikan kesan terhadap hubungan antara individu, terutamanya keluarga. Beliau juga berkata penggunaan teknologi secara salah membuatkan orang ramai terikat dengan gadget untuk mendapatkan maklumat dan hanya berinteraksi di dalam cyber, sehingga tidak mengendahkan lagi dunia fizikal dan orang sekeliling. Situasi ini amat membimbangkan apabila kita melihat sekelompok remaja atau sekumpulan dewasa yang terdiri daripada rakan taulan adalah satu keluarga yang duduk bersama-sama, akan tetapi tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Malah mereka asyik menggunakan gadget dan peranti digital masing-masing. Itu saja. Okey, saya Sri Aryani. Okey, saya akan terangkan kaedah penyelidikan. Kajian selidik ini telah dilakukan melalui borang yang diisi secara talian, iaitu Google Form. Terdapat 30 responden yang mengambil bahagian dan memberi kerjasama dalam menjayakan kajian ini. Terdapat 10 soalan yang perlu dijawab berdasarkan tajuk kajian, iaitu pengaruh media massa terhadap perubahan sosial masyarakat. Okey, untuk bahagian A, demografi. Okey, seramai 11 orang lelaki dan 16 orang telah mengambil bahagian. Okey, berdasarkan umur pula, seramai 73.3% adalah responden yang berumur daripada 19 hingga 24 tahun, 20% daripada responden 25 hingga 34 tahun dan 7% daripada umur 35 hingga 49 tahun. Okay, untuk status, seramai 80% responden yang telah bekerja, manakala 20% responden yang tidak bekerja. Okey, untuk bangsa pula, sebanyak 63.3 adalah berbangsa Melayu, 26.7 berbangsa India dan seterusnya 12% berbangsa Cina. Okay. Untuk bahagian B, soal selidik. Soalan pertama, adakah anda peka terhadap perkembangan isu semasa yang dilaporkan melalui media massa? Okey, dekat slide kita dapat tengok berdasarkan graf tu menunjukkan ramai 93.3 responden menyatakan ya, manakala hanya seramai 6.7 menyatakan tidak. Hal ini membuktikan bahawa hampir keseluruhan rakyat Malaysia sangat peka tentang isu yang
isu yang dinyatakan di media massa. Okey, untuk soalan kedua, adakah anda setuju media massa mempengaruhi sikap dan akhlak remaja? Okey, berdasarkan carta pai di atas menunjukkan ramai 70% responden menyatakan ya, 26.7% menyatakan mungkin, manakala hanya segelintir menyatakan tidak. Hal ini menunjukkan bahawa media massa memainkan peranan dalam membentuk sikap dan akhlak remaja. Media massa perlulah menyalurkan nilai-nilai murni supaya remaja tidak terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Untuk soalan ketiga, berdasarkan graf di atas, kita dapat lihat menunjukkan responden yang melayari aplikasi tertinggi di media sosial sebanyak 90% melayari aplikasi WhatsApp, diikuti 73% Instagram dan Facebook sebanyak 50%. Seterusnya Twitter dan Telegram sebanyak 23.3%. Okey, ini terbukti pada hasil kajian yang dilakukan oleh AB Halim Tamuri, di mana hasil dapatan kajian mereka menunjukkan bahawa bahan media sosial berbentuk hiburan yang paling diminati oleh remaja yang juga dikategorikan dalam kalangan pelajar atau mahasiswa. Okey, untuk soalan keempat, adakah anda setuju jika penggunaan media massa dihadkan bagi remaja dan kanak-kanak? Kita dapat tengok kat situ, ramai 83.3 responden setuju mungkin adalah kerana pengalaman mereka sendiri membesarkan anak-anak di zaman serba moden ini. Okey, hal ini juga disokong oleh pakar perubatan kanak-kanak bahawa pertumbuhan anak akan terencat kerana kurangnya interaksi dan komunikasi. Seterusnya, hanya 5% responden tidak bersetuju. Kemungkinan mereka tidak mengalami gejala seperti yang dinyatakan. Untuk soalan kelima, carta pai menunjukkan pertanyaan kepada responden mengenai media massa memberi maklumat yang tepat. Kita dapat lihat seramai 76.7 menyatakan tidak, manakala hanya seramai 23.3 menyatakan ya. Tidak dinafikan di zaman moden ini, maklumat atau berita boleh disalurkan di hujung jari sahaja tanpa mengetahui kesahihannya. Tetapi perlulah diingat masyarakat perlulah bijak dalam menyiarkan berita. Hal ini adalah kerana berita palsu akan menambah beban dan lebih berbahaya daripada virus. Seterusnya saya serahkan kepada Mira. Saya Amira dan saya akan menerangkan tentang kaji sidik kami. Soalan yang keenam, berdasarkan graf, soalan keenam adalah mengenai faktor yang membawa kepada penyalahgunaan terhadap media massa. Berdasarkan graf yang kami perolehi, ramai 63.3% responden bersetuju rakan sebaya adalah faktor yang membawa kepada penyalahgunaan terhadap media massa. Daripada responden yang didapati, faktor rakan saya adalah kedua tertinggi. Ini kerana masa remaja banyak diluangkan bersama dengan rakan sebaya, manakala bagi tahap kanak-kanak pula akan sentiasa mempelajari sikap yang diamalkan oleh rakan sebaya. Bagi yang bersetuju, ibu bapa adalah faktor yang membawa kepada penyalahgunaan terhadap media massa. Ini mungkin kerana kurang penguasaan daripada ibu bapa yang boleh menyebabkan anak-anak menikmati kecerdasan yang berlebihan serta meluangkan masa melayari internet dan menyalahgunakannya. So soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh adalah berkaitan dengan soalan mengenai adakah anda berpuas hati terhadap kandungan bahan-bahan yang ditayangkan. Berdasarkan graf yang kami perolehi, seramai 53.3% bersetuju dengan kandungan bahan-bahan yang ditayangkan. Ini mungkin kerana media massa yang digunakan memudahkan untuk mencari bahan rujukan, bahan bacaan dan berita tentang isu masa. Terdapat banyak media sosial yang digunakan oleh ramai orang pada hari ini. Contohnya Instagram, Facebook dan Twitter.
bahan-bahan atau kandungan yang dimuat naik ke dalam tiap-tiap media sosial tersebut adalah berbeza-beza. Soalan yang ke-8 pula adalah berkaitan adakah media massa menjadi jambatan penting bagi mewujudkan dialog antara agama dan peradaban bangsa? Seramai 83.3 responden 83.3% responden bersetuju jika media massa menjadi jambatan penting mewujudkan dialog antara agama dan peradaban, manakala 16.7% tidak setuju. Bagi mewujudkan dialog antara agama dan peradaban bangsa, haruslah mempunyai komunikasi yang baik. Okay, soalan yang ke-9 adalah berkaitan pertanyaan adakah penampilan personaliti memainkan peranan penting dalam penyampaian maklumat. Berdasarkan catatan tersebut, ramai 86.7% menyatakan ya terhadap penampilan personaliti tinggi, manakala 13.3% menyatakan tidak. Kebanyakan masyarakat lebih berminat dengan cara pemakaian yang disiarkan di dalam drama atau filem kerana bagi mereka ia mencerminkan fashion pakaian masa kini. Ini kerana terdapat artis wanita yang menampilkan nilai-nilai moral yang baik seperti tidak menggunakan aurat serta berpakaian sopan di televisyen. Sebagai contoh, rancangan SIS di TV3 menampilkan artis yang menunjukkan sisi keislaman. Bagi soalan yang ke-10 ini adalah kami meminta pendapat daripada responden tentang sejauh mana pengaruh media massa terhadap perubahan sosial masyarakat. Kami perolehi 30 pendapat. Ini adalah antara pendapat yang kami perolehi. Yang pertama, kehidupan masyarakat kini rata-rata semakin maju dengan adanya teknologi seperti smartphone. Hal ini membuatkan mereka lebih cenderung untuk bersosial melalui media massa dan perkara ini terbukti media massa boleh mempengaruhi masyarakat pada abad ini. Kedua, media massa mampu mempengaruhi sebahagian besar kehidupan sosial dengan kebaikan atau juga keburukan media massa. Jika disalahgunakan media massa mampu memberikan impak negatif terutama dalam kalangan remaja walau kanak-kanak. Yang ketiga pula, mampu mempengaruhi seseorang itu dalam pelbagai cara dan di dalam media massa. Itu sahaja. Terima kasih kepada Nurul Amirah kerana memberi ruang untuk saya membentangkan pada pertanyaan ini. Okey, saya Muhammad Syafiq bin Ahmad ingin membentangkan sebelum ni saya akan membentangkan cadangan meningkatkan pengaruh penguasaan media massa dalam masyarakat. Yang pertama, isinya media massa ni mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk hubungan persahabatan yang erat antara masyarakat tempat. Sebagai contoh, dengan adanya aplikasi Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, kita dapat menjaga hubungan yang erat antara satu sama lain walaupun jauh ataupun dekat. Kita boleh memilih rakan baru pada setiap masa, baik atas permintaan kita ataupun permintaan dari pemilik akaun rakan yang lain. Selain itu, isi yang kedua pula, media massa ni mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Media massa dapat menjadi salah satu alat untuk melakukan perubahan budaya di tengah masyarakat. Sebagai contoh, media massa ni dapat menjadi tunjang utama untuk menjana pendapatan yang lumayan seperti dengan adanya Facebook, blog, Twitter. Kita dapat interaksi antara untuk penjualan online dan sebagainya. Dan akhir sekali, isi bagi yang ketiga adalah media massa ni dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Sebagai contoh, media sosial ni dapat menyampaikan maklumat dengan pantas. Dalam masyarakat kita, bila kita tak tahu, kita cuma Google dekat apa yang kita nak, jadi dapat dengan cepat. Lepas tu, akhir sekali kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan daripada hasil kajian kita. Yang pertama, media massa mampu membawa kepada kebaikan yang ketara pada pengguna jika digunakan yang secara bijak. Yang kedua pula, semua pihak tampil untuk bekerjasama dalam memastikan media massa sentiasa digunakan di jalan yang betul. Dan akhir sekali, bagi kesimpulan, penggunaan laman sosial
mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada golongan masyarakat. Itulah pembincangan kami untuk petang ni. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kumpulan saya, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Dr. Nuraini untuk menolong kami untuk menyiapkan kajian ni. Sekian, terima kasih.